Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wabika nasta'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh dalam di bawah bab al-adillah asy-syar'iyyah, ataupun adillatul ahkam, mengenal dalil syarak. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bincangkan sebelum ni al-Quran. Dalil yang pertama al-Quran, dalil yang kedua hadis, dalil yang ketiga adalah ijma', dalil yang keempat adalah qiyas, dan dalil yang kelima adalah apa? Istihsan. Yang keenam adalah al-masalih mursalah ataupun al-istislah. Yang ketujuh dipanggil sebagai sadduz zari'ah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i', kita nak bincang pada hari ini, adakah sadduz zara'i', perbincangan yang kita bincangkan sebelum ini, adakah ia boleh menjadi sebagai hujjah di kalangan mazhab ataupun tidak? Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh simpulkan di sini ada beberapa perkara, iaitu ulama berbeza pendapat, antaranya ulama al-Malikiyah wal Hanabilah, dalam bab apa? Sadduz zari'ah, sadduz zara'i'. Okey, ini bab dalil kita yang ketujuh. Pandangan pertama yang dipegang oleh al-Malikiyah wal Hanabilah, mereka berpendapat sadduz zara'i' boleh dijadikan sebagai hujjah dan juga dalil, yang mana dibina di atas sadduz zari'ah hukum-hukum furu', hukum-hukum furu', hukum-hukum cabang agama, halal, haram dan sebagainya, dibina di atas sadduz zara'i'. Okey. Kemudian yang kedua adalah al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Okey. Ulama-ulama Syafi'i dan juga Hanafi, mereka kalau kita lihat, mereka tidak berpegang dengan sadduz zara'i' sebagai dalil dan juga sebagai masdar, sumber dalam dalil pensyariatan. Walaupun istiqra' furu', istiqra' cabang-cabang masalah-masalah agama, masalah-masalah fiqh, menunjukkan mereka ini berpegang dengan sadduz zara'i'. Okey, tuan-tuan, Al-Hanafiyah dan juga Syafi'iyah, mereka tidak menjadikan sadduz zara'i' sebagai dalil dan juga sumber hukum. Tetapi kalau kita lihat lebih halus, apa yang kita akan jumpa, Al-Hanafiyah dan juga Syafi'iyah, furu'-furu' masalah fiqh mereka, sebenarnya ada yang mereka menggunakan sadduz zara'i'. Nah, dalam tidak sedar, sebenarnya mereka berpegang dengan sadduz zara'i', cuma term ni mereka tak letak. Okey. Kemudian kita lihat beberapa pendapat yang kita bincangkan, dua ini, Al-Malikiyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah dan juga Syafi'iyah, jelas kepada kita, iaitu pendapat yang menyatakan pensyariatan sadduz zara'i' adalah satu qaulun mukhtar, pendapat yang terpilih, dan juga sekaligus dia bertepatan dengan akal dan juga naqal. Dalil Quran, dalil hadis seolah-olah ada mengadaptasikan sadduz zara'i' dalam hukum. Begitu juga dalil akal, dalil akal pun ada menggunakan sadduz zara'i', begitu juga dalil naqal, akal dan juga naqal Quran dan juga hadis. Okey, ulama-ulama fiqh semuanya mereka berpegang dengan sadduz zara'i'. Kalau kita lihat sebenarnya Malikiyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, kesemua mereka sebenarnya berpegang dengan
berpegang dengan sadduz zari'ah, sadduz zara'i'. Mereka berpegang dengan ni. Cuma mereka berbeza sekadar mana, sejauh mana jarak yang mereka pegang tu, sekuat mana. Kadar yang mereka pegang dalam kaedah sadduz zara'i' itu berbeza-beza. Okey. Jadi kita lihat kebanyakan ulama fiqh mereka memberikan hukum wasilah ataupun hukum zari'ah nak sampai kepada ghayah, itu adalah wasilah tersebut hukum ghayah. Yang kita bincangkan sebelum ni, ini adalah apa? Ini adalah al-wasilah, jalan. Nak sampai ke mana? Destinasi. Destinasi ni dipanggil sebagai ghayah. Ghayah. Okey. Kebanyakan ulama fiqh mereka memberikan hukum wasilah seperti mana hukum ghayah. Kalau hukum ghayah kemuncak kepada masalah ini hukumnya adalah haram, maka wasilah juga adalah haram. Kalau ghayah dia kemuncak dia hukumnya adalah harus, jaiz, harus, maka di sini wasilah juga hukumnya jaiz, harus. Jadi di sini kebanyakan di kalangan ulama fiqh mereka memberikan hukum wasilah, jalan nak sampai kepada ghayah sama seperti hukum ghayah. Okey. Dan begitu ramai, begitu banyak dalil-dalil, sehingga kita tidak melihat ulama-ulama fiqh mereka ingkar dan tidak berpegang dengan sadduz zara'i'. Sebab terlampau banyak sangat dalil dan juga hujjah yang mana ulama fiqh berpegang dengan sadduz zara'i'. Okey, terlampau banyak hujjah dan juga dalil sehingga kita tak lihat mana-mana ulama yang mengingkari sadduz zara'i' sebagai satu hujjah. Okey. Wa tatbiqul amali, dan juga cara mentatbiqkan, mengadaptasikan, cara mengadaptasikan apa? Cara mengadaptasikan di sisi ulama-ulama khususnya Al-Hanafiyah dan juga Asy-Syafi'iyah. Okey? Mereka mensabitkan yusbit akhzahum bihadzal mabda' dari segi tatbiqi, dari segi adaptasinya. Ulama-ulama Hanafi dan juga Syafi'i sebenarnya mereka berpegang dengan sadduz zara'i' walaupun asalnya mereka tak berpegang. Sebenarnya mereka berpegang dengan kaedah sadduz zari'ah. Okey. Kemudian Ibnul Qayyim telah menyebut apa dia? Dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in, telah menyebut hampir 100 dalil. Hampir 100 dalil antara ayat Quran dan juga hadis yang mensabitkan mensabitkan apa? Syari' menggunakan sadduz zari'ah. Okey? Ibnul Qayyim dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in ataupun A'lamul Muwaqqi'in telah mendatangkan hampir 100 dalil yang mensabitkan dalil tersebut daripada Al-Quran dan juga hadis, yang mana dalam masalah sadduz zara'i' hukum wasilah sebiji sama seperti hukum ghayah. Okey? Kita lihat antaranya dalam kitab, dalam Al-Quranul Karim, dalil daripada Al-Quranul Karim. Apa dia? Tuan-tuan lihat sendiri buka Quran dalam suratul An'am ayat yang ke-108. Dalam suratul An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum
thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa dia? Dalam ayat Quran menyatakan dalam suratul An'am ayat ke-108, jangan kamu mencaci berhala yang mereka sembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan. Fa itu adalah fa sababiyah, menyebabkan mereka akan mencaci Allah. Wala fa sababiyah didahului oleh la nafiyah atau la nahi. Jadi ada la nahi, maka datangnya fa, lepas tu fa tu dipanggil fa sababiyah. Janganlah kamu mencaci berhala yang mereka sembah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan caci Allah, menyebabkan mereka akan caci Allah adwan bighairi ilm. Okey. Wajhul istidlal. Apa yang kita boleh ambil wajhul istidlal? Nak mengambil dalil daripada ayat Quran suratul An'am ayat 108 ini, Allah Subhanahu wa taala melarang daripada mencaci berhala, supaya tidak membawa kepada cacian kepada Allah. Caci kepada berhala dibenarkan. Caci kepada berhala, mengaibkan berhala, tapi bukan di hadapan orang kafir. Kerana bila di hadapan orang kafir akan menimbulkan satu permusuhan yang lain, iaitu mereka juga akan merendahkan Allah dengan sebab kamu merendahkan Tuhan mereka. Jadi wajah dia di sini adalah wajah sadduz zari'ah, sadduz zara'i'. Apa dia? Jangan kamu hina Tuhan mereka. Itu bagi tutup pintu untuk menghina, mengaibkan Tuhan mereka, kerana dikhawatiri mereka akan mengaibkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dalam surah An-Nur ayat 31 juzuk ke-18, jangan kamu hentakkan kaki, jangan mereka perempuan menghentakkan kaki-kaki mereka supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. Gelang kaki semua adalah perhiasan tersembunyi. Tak perlulah hentak-hentak kaki menarik perhatian lelaki-lelaki ajnabi. Nampak? Jadi di sini adalah sebagai sadduz zara'i'. Apa sadduz zara'i'? Menutup jalan-jalan dosa. Perhiasan di dalam gelang kaki dan sebagainya tak perlu digoyang-goyangkan, dihentak-hentakkan kaki, dibunyi-bunyikan supaya menarik perhatian lelaki, maka itu tidak dibenarkan. Itulah dipanggil sebagai bab sadduz zari'ah. Itu dalam Quran. Banyak lagi tuan-tuan boleh lihat dalam I'lamul Muwaqqi'in ataupun A'lamul Muwaqqi'in, kitab Ibnul Qayyim, dia mendatangkan banyak dalil-dalil. Okey. Kemudian dalil daripada hadis Nabi SAW, imtana'a an qatlil munafiqin, larang daripada bunuh orang munafik. Sekalipun diketahui mereka itu munafik, sekalipun mereka cuba untuk menanamkan, menimbulkan, menyemaikan benih fitnah, tipu daya di kalangan orang-orang Islam, melemahkan orang-orang Islam, dah pasti itulah orang munafik. Tapi Nabi larang untuk bunuh mereka kerana atas jalan. Sebab apa Nabi larang untuk bunuh orang-orang munafik yang berada dalam tentera Islam, yang berada dalam kawasan ataupun dalam grup tentera Islam, kerana atas dasar sadduz zari'ah, sadduz zara'i'. Sebab apa Nabi larang bunuh? Kerana anna Muhammadan yaqtulu ashabah, kerana orang-orang kafir akan menyatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Jadi untuk mengelakkan
ada fitnah yang lebih besar berlaku kepada tentera Islam, walaupun fitnah yang dilakukan ataupun ujian yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu pun besar, tetapi Nabi tidak mahu orang-orang kafir menyatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya kerana mengambil kaidah dalil sadduz zara'i' ataupun sadduz zari'ah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW melarang untuk menjual, naha an bai'is silah, Nabi melarang untuk menjual senjata fil fitnah, dalam zaman fitnah, zaman peperangan, masa peperangan, kerana dia boleh membawa kepada banyak pembunuhan atas dasar sadduz zara'i'. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda, la yahkumu ahadun, okey, la yahkum ahadun ataupun la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadbanu, janganlah salah seorang di kalangan kamu, la yahkumu, tidak menghukum salah seorang di kalangan kamu, tidak adalah khabariyah dengan makna insya'iyah, tidak menghukum salah seorang di kalangan kamu bermaksud jangan menghukum salah seorang di kalangan kamu antara dua orang yang bertelingkah wa huwa ghadban, sedangkan dia marah. Makna hakim tidak dibenarkan memutuskan satu keputusan dalam keadaan dirinya amat marah, kerana tak boleh kontrol diri dia, kemungkinan boleh membawa kezaliman ataupun berlaku ketidakadilan di antara dua belah pihak. Sebab apa? Sebab dalam hadis ini mengambil pendekatan sadduz zara'i', tidak boleh hakim memutuskan, menjatuhkan satu keputusan hukuman ketika dia sedang marah, supaya tidak berlaku zalim dan ketidakadilan di antara dua orang yang sedang bertengkar. Okey. Kemudian dalil daripada hadis yang lain, Nabi SAW la tuqta'ul aidi, Nabi tidak potong tangan fil ghazwi, dalam peperangan. Okey. Kita lihat dalam hadis ini Nabi SAW melarang untuk kita potong tangan pencuri. Tangan pencuri kena potong, tapi di dalam peperangan Nabi larang untuk memotong tangan si pencuri. Hatta la yakunu dhalika zari'ah li an yaltahiqa as-sariq bil adu, sebagai mengambil langkah sadduz zara'i', iaitu berlangkah berhati-hati, kerana bila si pencuri dalam peperangan, kita tak tahu, mungkin di dalam situasi darurah, dalam situasi terpaksa, maka dia mencuri. Maka bila kita potong tangan dia, kemungkinan dia akan beralih arah ke pihak musuh, tidak bersama dengan tentera Islam. Sebab itu walaupun si pencuri, bila dia mencuri cukup syarat-syaratnya, maka dipotong tangannya. Tapi Nabi tidak potong tangan si pencuri kerana mengambil pendekatan sadduz zara'i' ketika mana dalam peperangan, kerana takut-takut dia akan beralih arah, berpaling tadah pergi ke arah musuh. Okey, itu dalam bab sadduz zara'i'. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab sadduz zara'i' ada lawannya. Apakah lawan kepada sadduz zara'i'? Lawannya adalah fathuz zara'i'. Lawan dia apa? Saddu makna tutup. Lawan dia buka, fathuz zara'i'. Buka jalan. Okey. Cuma kaedah fathuz zara'i' tidak semasyhur sadduz zara'i'. Okey. Kalau kita perhati kepada maslahat, maka didapati sadduz zara'i' adalah menyempurna kepada asal maslahat, asal kepada kemaslahatan. Sebab itu datang di kalangan di sisi sebahagian di kalangan ulama, istilah sadduz zara'i' dan juga fathuz zara'i'.
Supaya apa? Supaya saddu zara'i', tutup sesuatu supaya tak sampai kepada satu keburukan. Fathu zara'i', buka satu jalan supaya sampai kepada maslahah yang rajihah. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang saddu zara'i', saddu az-zara'i'. Okey. Apa yang kita nampak gambaran di sini? Gambaran yang kita nampak di sini, pintu jalan ke ghayah, ke kemuncak, ditutup. Satu lagi, fathu zara'i' adalah jalan dibuka. Jalan je dibuka. Cuma bila saddu zara'i', wasilah untuk sampai ke ghayah, ghayah ini, ghayah kepada saddu zari'ah adalah mafsadah, kerosakan. Tapi bila mana fathu zari'ah, dibuka pintu, boleh jalan sampai ke kemuncaknya, ghayahnya bukan mafsadah, tetapi ghayahnya adalah maslahah rajihah. Nampak jelas tulisan rajihah. Okey. Maslahah dia apa? Rajihah. Fathu zara'i' wasilah untuk sampai kepada maslahah rajihah, kemaslahatan yang diutamakan. Saddu zara'i', ditutup jalan untuk sampai kepada mafsadah, kerosakan. Okey. Kemudian az-zari'ah ataupun wasilah, jalan, seperti mana wajib kita tutupnya, maka wajib juga dibukanya. Kalau saddu zara'i' wajib ditutup, fathu zara'i' wajib dibuka. Okey. Contoh saddu zara'i', al-ghayah hukumnya haram, maka jalan nak kepada benda yang haram juga adalah haram. Fathu zara'i', maslahat rajihah, ghayah adalah wajib, maka jalan nak kepada ghayah juga adalah wajib. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seumpama contoh yang kita nak berikan pada hari ini, apa dia? Iaitu dipanggil sebagai ghayah untuk ghayah ni adalah maslahah rajihah. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk masalah fathu zara'i', iaitu masalah Jumaat. Solat Jumaat hukumnya adalah wajib. Wasilah nak sampai ke sana dengan berjalan, bil masyi, berjalan, ataupun bil markab, dengan kenderaan, ataupun dengan apa, bil tayr, dengan terbang, boleh sampai kalau dia wali. Okey. Semua ini adalah wasilah untuk sampai kepada sembahyang Jumaat. Ini juga hukumnya wajib, sebab ghayah ini adalah wajib. Contoh yang lain, menunaikan haji adalah wajib, maka wasilah nak sampai ke sana bagaimana? Dengan cara bermusafir. Safir tersebut, bermusafir tersebut adalah wajib, kerana haji adalah wajib. Okey. Sebab itu dalam kaedah fiqh ada menyebutkan kaedah mala yatimul wajibu illa bihi bil wajib fahuwa wajibun. Okey, fahuwa wajibun. Okey, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tak sempurna perkara yang wajib melainkan dengan perkara yang wajib, maka dia juga adalah wajib. Dia mengambil daripada kaedah ini, daripada fathu zara'i'. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dia dengan juga wasilah perkara yang wajib, hukumnya juga adalah wajib. Okey.
Ada satu kaedah lagi yang kaedah yang paling masyhur inilah. Ini kaedah yang paling masyhur. Ini kaedah yang paling ashhar, paling masyhur. Kaedah yang paling ashmal, yang paling merangkumi semua sekali, iaitu dipanggil sebagai ma la yatimmul amru illa bihi fahuwa ma'murun. Dia ubah sini. Ma la yatimmul amru, bukan al-wajibu. Al-amru. Okey? Ma la yatimmul amru illa bihi, ma la yatimul amru illa bihi fahuwa apa? Fahuwa ma'murun. Sesuatu yang tidak sempurna, tidak sempurna satu perkara. Nampak tak dia letakkan al-amru? Al-amru ini adalah lebih am, lebih public, umum, berbanding dengan al-wajibu tadi. Tadi ma la yatimul wajibu, wajibu makna bukan perkara yang sunat sebab dia wajib. Bila sebut ma la yatimul amru, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang tidak sempurna, al-amru perkara tu, bila sebut al-amru lebih umum, dia boleh merangkumi perkara yang wajib, dia juga boleh merangkumi perkara yang mandub, perkara yang sunat. Maka sebab itu saya katakan tadi, kaedah ini adalah kaedah yang lebih ashmal, lebih merangkumi wajib dan juga mandub, sunat, wajib dan sunat. Kalau kita gunakan kaedah yang masyhur tadi, terbatas hanya kepada perkara yang wajib, kerana dia menyebutkan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tapi di sini ma la yatimul amru, bukan al-wajibu, illa bihi fahuwa ma'murun, maka dia adalah diperintahkan. Dia adalah diperintahkan. Ini kaedah, dua kaedah saya sebutkan ini semua adalah daripada rentetan perbincangan kita mengenai fathuz zara'i', fathuz zari'ah. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh lihat perbahasan yang lebih lanjut berkaitan dengan fathuz zara'i' yang saya bagi tahu ma la yatimul amru illa bihi fahuwa ma'murun. Bila ghayahnya wajib, maka wasilah juga wajib. Bila ghayahnya sunat, maka wasilah juga sunat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud, dalam kitab apa, Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillati syar'iyyah. Dalam kitab apa? Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Buni, Al-Yubi, bukan Al-Yubi, iaitu karangan tajuk kitab je Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillah asy-syar'iyyah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Kita lihat hari ini apa dia? Iaitu mengenai dalil yang ke-8. Dalil yang ke-8 tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, iaitu dalil dalam bab apa? Al-uruf. Okey. Kita lihat dalam bab uruf. Dalil yang ke-8 kita, perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Imsahu, okey. Iaitu al-uruf. Sebelum kita masuk lebih panjang mengenai dengan bab uruf. Okey. Kita nak lihat perkara yang pertama adalah definisi terlebih dahulu. Belakangkan sikit kamera. Okey Dalam bab apa uruf? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang uruf, perkara yang kita nak bincangkan adalah definisi uruf. Kemudian uruf ini boleh dijadikan hujjah ataupun tidak. Kemudian kita akan masuk pembahagian cabangan uruf, seperti biasalah, seperti bab-bab yang sebelum ni. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, dalam bab al-uruf mengenai dengan definisi.
dari sudut bahasa lughahnya, dari sudut bahasa ataupun lughahnya, apa dia? Al-uruf adalah perkataan daripada al-ma'ruf. Ma'ruf tu apa? Lawannya adalah mungkar. Ma'ruf perkara yang baik, mungkar perkara tak baik. Cuma digunakan makna al-uruf dengan makna sesuatu yang ma'luf, asy-syai'ul ma'luf. Syai'ul ma'luf sesuatu yang mesra, yang biasa. Ta'arafa alaihi nas, yang manusia selalu menggunakannya. Yang manusia dah biasa dengannya. Fi adatihim, pada kebiasaan adat manusia dan juga muamalat manusia. Dalam ibarat yang lebih mudah, kita katakan uruf ini adalah satu adat yang berjalan, satu adat yang berjalan sesama manusia. Satu adat yang manusia selalu menggunakannya. Sebab itu kita katakan sebenarnya uruf dan juga adat satu perkara yang satu makna yang satu di sisi ulama-ulama fiqh, dan tak ada perbezaan pun antara uruf dan juga adat ataupun adah. Jadi uruf ini ma ya'rifu kullu ahad, iaitu uruf yang lebih spesifik. Uruf ini maksud dia setiap orang tahu. Adat ini, adat yang lebih spesifik, sesuatu yang berulang, ma yatakarrar marratan ba'da ukhra, sesuatu yang berulang-ulang satu kali selepas satu kali, hatta yata'awwadun nasu, hatta yata'awwadan nasu, sehingga manusia dah biasa, dah terbiasa ke atas perkara tersebut, maka jadilah ia maqbul, diterima di sisi mereka. Nampak perbezaan dia? Apa perbezaan yang lebih spesifik antara uruf dan juga adat? Uruf ini semua manusia tahu. Uruf, benda yang ma'ruf, benda yang semua tahu. Bila sebut tentang adat, perkara yang berlaku satu kali selepas satu kali, satu kali selepas satu kali, berulang-ulang kali, sehingga perkara ini, perkara yang berulang-ulang berlaku dah menjadi satu lumrah, satu perkara biasa untuk manusia, sehingga manusia pun maqbul, jadikan benda tersebut maqbul, benda yang diterima. Okey. Sekarang kita lihat uruf di sisi ulama usul. Di sisi ulama usul, ta'rif, definisi uruf adalah ma ta'arafahun nasu wasaru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin. Sesuatu perkara yang manusia biasa dengannya. Sama ada perkara tersebut yang manusia biasa yang berjalan di atasnya, ataupun suatu perkara yang menjadi kebiasaan selalunya di antara manusia, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun meninggalkan, tak buat apa-apa. Itu satu perkara yang kita panggil perkara uruf. Dengan ibarat yang lain dikatakan uruf ini majmu'atu af'alin wa aqwalin, adalah satu ibarat perkataan ataupun perbuatan yang manusia dah mesra dengan, dah biasa dengannya. Okey? Okey. Cuma kita nyatakan di sini ulama-ulama mereka menjadikan hujah ataupun tidak. Jadi ulama menganggap uruf yang sahih, bukan uruf yang fasid, uruf yang sahih adalah hujjah syar'iyyah. Uruf yang sahih adalah hujjah syara', dan juga dia satu sumber hukum dalam pensyariatan. Dengan syarat sekiranya uruf tersebut tidak menyanggahi, tidak berlawanan dengan nas syara', dalil syara'. Jangan pula uruf ini manusia semua terima disebabkan uruf bertentangan dengan syara', itu tak diterima. Dan uruf tersebut tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal, dan uruf tidak membatalkan perkara yang wajib, wajib tetap wajib. Okey. Sebab itu datang satu kaedah yang masyhur dipanggil sebagai al-adatu muhakkamatun. Adat sebagai muhakkamah. Adat itu muhakkamah, dijadikan hukum. Al-adatu muhakkamatun, adat dijadikan sebagai hukum. Okey.
Tuan-tuan, adat yang dijadikan sebagai hukum ni adat yang mana bertepatan dengan syarak. Dia boleh digunakan diiktibar sisi syarak. Kerana uruf manusia, okey, adalah dalam mana-mana perkara dan muamalat manusia dalam mana-mana perkara yadullu ala istiqrari maslahatihim. Sudah pasti menunjukkan mana-mana muamalat, mana-mana urusan, uruf manusia sudah pasti dia menunjukkan ke atas istiqrar maslahatihim, iaitu manusia memang perlu, memang berhajat kepada benda tersebut untuk maslahat, keperluan mereka. Okey, dan juga untuk kesesuaian zaman mereka ataupun kesesuaian waktu, zaman, keadaan mereka. Contoh saya bagi seperti ta'arufin nas 'ala al-bai' bit-ta'ati. Seperti mana ta'arufin nas, seperti mana manusia ni dah biasa berjual beli bit-ta'ati, dengan beri dan serah, serah dan terima, beri dan terima. Okey, wa huwa aqdu bai'in min duni ijabin wa qabul, bihaythu yadfa' al-mushtari al-mablagh wa ya'khudhu al-hajah wa yantahi al-'aqd duna an yaqula مثلا بيعتك بيعتني دام فيه التراضي بين المتعاقدين. اوكي، والتراضي هو العنصر الاساس الذي من اجله اقيم العقد، فيعتبر ذلك ويلزم ولو لم ينص الشارع على اعتباره. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat asas dalam bab perbincangan kita, urufun. Dalil kaedah yang utama yang masyhur adalah salah satu daripada 5 kaedah yang masyhur yang menjadi asas tunjang dalam kaedah fiqhiyah, antaranya al-umur bi maqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bi syak, dan juga salah satu lagi al-'adatu muhakkamatun. Apa dia al-'adatu muhakkamatun? Dijadikan sebagai hukum. Adat muhakkamah dijadikan sebagai hukum. Okey, tuan-tuan, uruf ni nak dijadikan sebagai hukum, mestilah syaratnya tidak bertentangan dengan nas syarak, tidak bertentangan dengan nas Quran ataupun hadis, barulah dia jadi mu'tabarah, di'atibar sebagai adat yang sahih ataupun adat yang sahih ataupun adat yang mu'tabarah. Okey tuan-tuan, kita lihat contoh untuk nampak lebih gambaran lagi, dipanggil sebagai bai'ut ta'ati. Bai'u at-ta'ati, ataupun al-bai' bit-ta'ati. Al-bai' bi-at-ta'ati. Apa maksud al-bai' bit-ta'ati? Ta'ati, jual, al-bai'u jual, bit-ta'ati dengan beri dan serah dan terima. Sudah pasti tuan-tuan, dalam bai', dalam jual beli, akan sahnya jual beli tersebut dengan adanya apa? At-taradi. Nampak tak? At-taradi. Apa tu taradi? Saling redha meredai, suka sama suka, bukan dengan paksa. Jual beli akan jadi sah dengan cara taradi. Apa taradi? Bukan dipaksa untuk jual, bukan dipaksa untuk beli. Macam mana kita nak tahu dia suka tak suka? Jadi ulama menyatakan untuk syarat taradi ni, suka sama suka adalah hati. Urusan hati-hati manusia tak tahu, maka perlukan kepada ijab dan juga qabul. Ijab dan qabul. Ijab ni apa? Ijab ni adalah aku jual.
qabul, aku beli. Okey. Aku jual, aku beli. Aku jual, aku terima. Aku terima ataupun aku beli. Nampak? Ijab dan qabul. Ini barulah bila ada ijab qabul, barulah nampak ada gambaran taradhi di situ, maka hukumnya sah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kedai, beli beras 3 kilo, 5 kilo, beli gula, garam. Orang tak kata pun, bagi duit RM3 gula, bawa balik. Bagi RM3 letak je, bawa gula bawa balik. Ambil gula bawa balik. Beli roti gardenia, roti RM3.5, letak RM3.5 balik. Tak kata pun aku beli, aku jual. Tak kata. Maka hukumnya apa? Hukumnya tak sah. Tak sah hukumnya. Tapi kita katakan hukumnya sah dengan sebab bitta'ati. Macam mana boleh sah dengan sebab ta'ati, cara terima je sah? Duit tak ada ijab, tak ada aku jual, aku terima. Inilah dipanggil sebagai mengikut kepada uruf. Uruf yang sahih. Uruf jual beli, adakah dia bertentangan dengan nas Quran? Tak. Quran kata la ta'kulu amwalakum bainakum ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Tak boleh makan harta manusia melainkan perniagaan yang diredai, yang saling redha meredai. Jadi tuan-tuan nampak, at-ta'ati dia ada redha meredai. Kalau dia beli roti, beli gula, beras, letak duit, orang tu tak nak jual, dia bagi balik duit tu. Kata aku tak nak jual, tapi dia diam je, dia ambil duit, dia bagi barang, beras, dah diam. Itu dipanggil bitta'ati. Sebab apa bitta'ati? Sebab tidak ada ijab dan juga qabul. Ijab dan qabul tak ada, tetapi taradhi itu ada. Jadi inilah kita aplikasikan al-uruf. Uruf kita aplikasikan dalam bai'ut ta'ati. Bai'ut ta'ati hukumnya adalah sah kerana ini keperluan manusia. Kalau tak tuan-tuan nak beli untuk anak tuan-tuan aiskrim RM2, RM1.5 aiskrim, saya jual. Nak pula keropok, saya beli. Nak isi minyak, saya beli. Banyak kali kadang-kadang terlupa kita. Kalau kita lupa tak sah lah. Itu kita panggil al-bai'u bit-ta'ati. Hukumnya adalah sah dengan sebab apa? Dalil adalah uruf. Uruf adalah dalil yang ke-8 yang kita bincangkan. Sebab inilah manusia, kita bagi tahu yang mana manusia dah biasa menjadi keperluan, hajat manusia. Dan manusia menganggap benda ni benda yang bukan benda yang haram, bukan merampas satu orang, tidak. Tadi hukumnya adalah sah. Okey. Asal kita, insya-Allah kita akan bincang selepas ini. Pada keesokan harinya insya-Allah kita akan bincang dalam bab uruf ini lebih panjang lagi mengenai dengan asal pensyariatan uruf yang sahih. Apa asal pensyariatan uruf yang sahih? Dalil daripada Quran, dalil daripada hadis insya-Allah. Dan seterusnya kita akan masuk syarat untuk diterima uruf ini. Uruf bukan ulama semua terima begitu saja, tidak. Dengan syarat, dia ada beberapa syarat yang kita akan bincangkan. Kemudian ada bahagian-bahagian uruf dan juga tanggungjawab, tugas, function uruf ini. Itu juga kita akan bincangkan. Kita akan menutup tirai dalam bab uruf sebagai dalil yang ke-8 insya-Allah taala pada keesokan harinya. Jadi cukup sekadar ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah untuk pengajian kita asas usulul fiqh, yang mana tuan-tuan terlepas melayari page Facebook, melayari secara langsung kita pada hari ini pengajian asas usulul fiqh, ataupun pada pengajian yang telah lalu dalam bab asas usulul fiqh, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist yang admin telah sediakan untuk memudahkan tuan-tuan untuk melihat topik apa yang tuan-tuan nak. Seterusnya, jangan lupa sama-sama kita tekan butang share, memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.